Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat sejahtera, khabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar baik, Cik. Alhamdulillah, gembira saya dengar suara-suara anda di sana walaupun di mana anda berada. Kami berasa sangat berbangga, sangat gembira dan kami harapkan semoga anda berada dalam keadaan baik. Dan pada petang yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat datang ke sesi Sembang Santai Projek Akhir, yang mana pada petang ini kita akan membincangkan cara mudah sedia laporan projek akhir. Dan saya yakin para peserta yang hadir pada sesi Sembang Santai kita pada petang ini adalah pelajar-pelajar yang terlibat secara langsung dalam proses penyediaan projek akhir. Tidak kiralah sama ada anda berada di semester 4 ataupun di semester 5, sama ada anda sedang menjalani projek akhir 1 ataupun projek akhir 2. Kita yakin bahawa sesi kita pada petang ini akan memberikan tips-tips ataupun memberikan maklumat, pandangan ataupun untuk anda berjaya menghasilkan laporan projek akhir. Dan kita bukan sahaja nakkan anda akan menghasilkan projek yang baik, tetapi kita nak juga anda akan dapat menyediakan laporan yang terbaik. Kerana pada petang ini kita punya panel bukannya calang-calang orang, bukannya biasa-biasa, bukan kaling-kaling kata orang. Kita menjemput seorang panel yang cukup mahir, cukup pakar dalam proses penyediaan projek akhir. Dan sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang, tahniah, tinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada rakan-rakan penyelaras, penyelia projek. Kalau kita lihat dalam senarai kita ada Encik Muhammad Zamri, ada Puan Tuan Rafida, dan ada beberapa lagi yang turut sama menjayakan kita punya sesi Sembang Santai pada petang ini. Dan pada petang ini kita ada 102 orang peserta yang turut sama, dan kita harapkan agar anda semua akan terus bersama kita sehingga ke akhir sesi ini, insyaAllah. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa. Sebelum saya terlupa, link kehadiran akan saya berikan pada bila-bila masa sahaja. Jadi anda diminta bersedia untuk menuliskan ataupun mencatat kehadiran anda untuk perjumpaan kita pada petang ini. Dan untuk sesi ini anda boleh diberi ruang untuk bertanyakan soalan kepada panel kita, apa saja soalan, supaya anda dapat maklumat yang terperinci, dapat ilmu yang terbaik untuk menghasilkan laporan projek akhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan sukacitanya mempersilakan sahabat saya Encik Anwar bin Abdul Wahab untuk meneruskan sesi Sembang Santai kita petang. Dipersilakan Encik Anwar. Okey. Terima kasih kepada saudara moderator Cik Muhammad Rizal bin Abdul Rahim, yang saya hormati sahabat-sahabat penyelaras, Puan-Tuan Nur Rafida, Cik Muhammad Zamri, Cik Nur Hadi dan Cik Hafizul Hadi, dan juga sahabat-sahabat penyelia yang saya kasih sekalian. Sesi ini saya lebih kenali sebagai sesi perkongsian ilmu untuk memudahkan penyediaan laporan projek akhir. InsyaAllah seperti yang macam Cik Rizal sembangkan tadi, sebab ini sembang santai akhir, jadi dia sembang juga. Kita sembang bukan gebang. Ya, betul. Kita sembang untuk mencari satu solusi ataupun kaedah yang terbaik yang saya cuba kongsikan kepada utamanya pelajar-pelajar yang mengambil FYP 1, FYP 2, DKA dan DAS, dan seterusnya. Saya mengalu-alukan juga sebarang cadangan dan komen daripada mana-mana penyelia yang ingin mencelah suatu sesi perkongsian ilmu yang saya akan lakukan sebentar lagi. Okey, itu sebagai intro saya.
So Encik Rizal, boleh ke saya mulakan dengan share slide saya? Boleh, silakan Cik Noah. Saya dah tarik saya punya slide. Teruskan. Okey, terima kasih. Okey, so sesi ini saya kenali sebagai sesi pengsian ilmu. So saya harap semua dapat lihat slide yang saya buat ni. Saya rasa slide ini masih hot and spicy sebab slide ini saya rasa baru siap lebih kurang sejam sebelum sesi. Yang biasa saya akan buat macam tu. So tuan-puan boleh dapat hot and spicy lah ni. Okey. So perkongsian ilmu ni saya aim untuk at least dapat meningkatkan ataupun dapat menambah maklumat pelajar berkenaan penulisan, dan insyaAllah saya akan buat sedikit soal selidik supaya apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan ini boleh ditambah baik untuk semester-semester akan datang dan kepada mereka-mereka yang akan mengambil FYP. Jadi perkongsian saya ada bahagian untuk saya, dan pengisian borang-borang itu adalah bahagian untuk tuan-puan dapat supaya usaha ini bersambungan. Saya tak nak saya seorang yang dapat, saya nak tuan-puan pun dapat bahagiannya. Okey, so kita pergi yang apa yang saya nak bincangkan di sini. Saya akan bincangkan lebih kurang 3 topik besar, which is pengenalan laporan FYP, kemudian format laporan dan kaedah Mendeley. Okey, dan yang seterusnya saya bermula dengan pengenalan laporan FYP. Okey, untuk okey, biasa ada gangguan, tak ada masalah. Kita terima segala-gala cubaan dan dugaan. Itu cubaan kata Piramli, okey. So nukilan asli yang perlu dihasilkan oleh setiap kumpulan projek. So kita sedia maklum sekarang ni projek DKA dan DAS ada yang 3 orang dan ada yang 2 orang. Okey, laporan projek terdiri daripada ini isi-isi kandungan yang kamu semua ataupun anda semua perlu tahu apa yang perlu ada dalam laporan final year project. Okey, dimulakan dengan halaman tajuk, pengakuan keaslian, penghargaan, abstrak. Saya dah kongsikan slide ini kepada pelajar FYP 2. Dan insyaAllah sekejap lagi saya akan kongsikan juga slide ini kepada pelajar-pelajar FYP 1, DKA dan DAS. Dan kepada sesiapa yang nak buat catatan, nak snap apa semua, saya benarkan, tak ada masalah. Ini bukan hak ataupun harta cipta yang memang hak milik saya. Ini ilmu. Saya siapa pun boleh pakai. Okey, so bermula dengan halaman tajuk sehingga berakhirnya lampiran. Okey, apa yang anda semua perlu tahu berkenaan bab yang pertama, which is pengenalan. Okey, kita mulakan dengan pendahuluan. Apa yang ada dalam pendahuluan? Okey, pertama sekali kita kena kenal pasti tujuan kita buat pendahuluan. Okey, adalah untuk memberikan satu gambaran menyeluruh tentang kajian yang akan dijalankan. Okey, biasanya pendahuluan ni kita ketengahkan dulu isu-isu utama yang berkaitan dengan fokus kajian. Kemudian dihuraikan secara ringkas dalam beberapa perenggan. Kebiasaannya, perenggan untuk pendahuluannya biasanya kita buat lebih kurang dalam satu muka. Kalau satu muka mungkin dalam 4-5 perenggan ataupun 3 pun boleh. Okey, kaedah buat perenggan, kaedah buat pendahuluan. Saya ambil kaedah yang paling mudah. Saya suka guna kronologi luar supaya anda semua faham. Okey, kronologinya begini. Kita bermula daripada kisah. Macam kita semua biasa dengar cerita, kalau kita zaman kanak-kanak dulu biasa dengar cerita macam orang cerita. Pada zaman dahulu di sebuah kampung terdapat sebuah keluarga. Keluarga tersebut mempunyai 4 orang anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi melalui cerita yang kita pernah dengar sebelum itu adalah salah satu teknik bagaimana kita nak buat penulisan. Encik dah tak dengar suara. Kena mute tu. Okey, dengar suara saya ke? Dengar. Oh, Cik Rizal kena kontrol Cik Rizal. Saya takut tiba-tiba saya bercakap berseorangan. Baik. Okey, biasa Cik Rizal, tak ada masalah. Gangguan ni biasa berlaku di mana-mana. Cobaan yang kedua. Cobaan.
Okey. Okey, so saya ulang sekali lagi. Contohnya kisah ini berlaku macam kita bermula di sebuah kampung, kemudian dia melibatkan keluarga, kemudian keluarga itu ada siapa? Mak, ayah, contohnya Pak Abu, dan biasa glamour dengan nama apa? Makcik Minah contohnya. Kemudian dia ada anak. Lepas tu dia pergi ke bawah. Siapa anak dia? Jadi dia bermula daripada main topik utama kisahnya. Maksudnya daripada besar kampung, dia pergi kepada rumah, kemudian dia pergi kepada isi dalam rumah, kemudian dia pergi kepada anak dia. Itu kaedah penulisan pendahuluan. Macam tuan-puan punya topik, tuan-puan kena tahu dulu topik besar tuan-puan apa. Kalau konkret, ambil konkret. Kalau topik tuan-puan berkenaan alam sekitar, tuan-puan jangan ambil alam sekitar. Tuan-puan pilih topik yang tuan-puan nak jadikan sebagai topik utama. Okey? Ini perkara yang tuan-puan kena buat. Kaedah yang paling mudah, kita listkan dulu. Bukan kita tulis dulu. Kita listkan dulu. Main topik, apa topik-topik yang tuan-puan nak, listkan dulu. Kemudian kaedah yang kedua, kita rearrange. Maksudnya kita susun. Adakah dia topik utama, ataupun dia subtopik, ataupun dia sub-subtopik. Daripada situ, kita baru boleh buat penulisan yang baik untuk pendahuluan. Saya rasa ini jelas. Tetapi ada satu perkara yang sangat-sangat penting. Di paragraf terakhir, tuan-puan kena pastikan apa yang kita tulis di atas, dia ada kesinambungan di bawah, yang di mana perkataan di paragraf terakhir biasanya kita gunakan therefore the research is carried out, ataupun disebabkan itulah kajian dilaksanakan. Disebabkan perkara-perkara yang atas tadi yang tuan-puan ceritakan. Ingat, di peringkat pendahuluan, tuan-puan tak perlu cerita kalau problem statement tu cerita secara detail. Tuan-puan cuma perlu highlightkan secara permukaan. Contoh, saya bagi perkara mudah. Di sebuah kampung terdapat sebuah keluarga. Okey, keluarga terdiri daripada 6 isi rumah. Okey, saya tak beritahu 6 isi rumah di mana ketua keluarga siapa dan mempunyai berapa orang anak. Itu contoh. Kemudian saya tak cerita siapa anak-anak dia lagi. Cukup setakat pendahuluan di situ. Isi kandungan, anak dia siapa, ayah dia siapa, semua itu dalam lain. Itu contoh plot dalam pendahuluan. Sama juga plot dalam kita punya research. Contoh, saya ambil topik konkret paling mudah. Okey, saya ambil topik paling mudah konkret. Okey, tuan-puan cerita dulu pasal konkret. Tuan-puan nak buat pasal apa? Kebiasaan pelajar kita. Dia buat bahan ganti. Okey, kita ambil pasal konkret. Kemudian kita ambil jenis-jenis bahan yang ada dalam konkret. Lepas tu kita highlightkan sikit. Bahan apa yang tuan-puan nak ganti? Kalau tuan-puan nak ganti simen, highlightkan sikit simen, masalah simen. Contoh, masalah simen harganya tinggi. Cukup, jangan beritahu masalah simen harganya tinggi disebabkan apa semua. Itu dekat topik problem statement tuan-puan. Itu kena jelas di sini. Okey, saya ingatkan sekali lagi, di paragraf terakhir pastikan ada perkataan ataupun kesinambungan di mana therefore the research is carried out, ataupun di mana kajian ini dilaksanakan berdasarkan apa yang tuan-puan dah raise upkan di peringkat awal pendahuluan. Okey, saya rasa dekat peringkat pendahuluan itu sahaja. Ada tak sebarang pertanyaan setakat ini? Okey, kita buka kepada sebarang pertanyaan. Ataupun ada sesiapa pelajar yang ingin mengulas ataupun membuat kesimpulan untuk topik yang pertama ini. Sebab kita nak, kalau boleh anda terus dapat tangkap apa yang disampaikan supaya kita boleh dapat aplikasikan terus. Mungkin boleh saya cadangkan juga Encik Rizal, mereka boleh tulis di ruangan chat sebab mungkin gangguan ke apa ke. Boleh juga. Okey, boleh juga kita tulis di ruang. Saya pasti kalau kata segan, malu, tidak sesuai dah, sebab pelajar-pelajar semester akhir lah katakan kan, yang akan bersedia untuk presentation. So saya rasa mereka sudah mempunyai keyakinan yang tinggi untuk bertanyakan secara terus kepada panel kita pada petang ini. Baik, kita buka kepada sebarang pertanyaan ataupun ulasan pandangan untuk topik yang pertama ini. Silakan. Okey, kalau tak ada kita teruskan Encik Rizal. Boleh? Boleh, silakan.
Okey, so yang seterusnya berkenaan penyataan masalah. Okey, Cik Noor tak dengar. Tak Kena dengar. mute. okey. Penyataan masalah memerlukan penyelesaian berpandukan pendahuluan kajian. Ingat, saya dah jelaskan awal-awal tadi. Apa yang tuan-puan cerita dekat pendahuluan kajian, dia ada kesinambungan ataupun dia ada cerita belakang tadi. Cerita kemudiannya adalah penyataan masalah. Okey, kalau tuan-puan cerita dekat pendahuluan tadi berkaitan dengan bahan, so dekat penyataan masalah, isu itu dikupas lebih detail ataupun lebih terperinci. Okey. Yang seterusnya, penyataan masalah mesti mempunyai hubung kait dengan jelas latar belakang kajian. Latar belakang kajian yang macam saya cakap tadi, pengenalan tadi. Okey. Ini perkara-perkara yang penting perlu dijelaskan dalam penyataan masalah. Pertama, mengapa ataupun sebab masalah itu berlaku. Yang kedua, kesan, impak kepada masyarakat, negara, ekonomi ataupun alam sekitar. Perkara-perkara yang tuan-puan jelaskan, which is sebab ataupun impak semua ini perlu dibuktikan dengan evidence. Bagaimana nak dapat? Itu persoalan yang sangat-sangat besar. Kaedah yang pertama, tuan-puan boleh baca jurnal atau tuan-puan boleh baca daripada mana-mana keratan akhbar, ataupun jika tuan-puan dapat masalah tu terlintas, bangun tidur jumpa macam masalah. Jadi tuan-puan boleh Google melalui Google Web ke apa ke, tuan-puan type je masalah tu dan letakkan di belakang tu PDF ataupun jurnal, JOURNAL. Pasti ada orang pernah menulis masalah-masalah ataupun idea-idea yang tuan-puan pernah fikirkan. Saya rasa perkara ini berkenaan penyataan masalah sangat mudah. Dia perlu dibuktikan dengan evidence. Evidence yang paling mudah sekali adalah kajian lepas. Okey? Berkenaan yang seterusnya, objektif kajian. Apa keluar apa ni? Ada persoalan saya dengar tadi? Cik Rizal? Ada, teruskan. Okey. Yang seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian menyatakan dengan jelas bagaimana tujuan kajian dapat dicapai berpandukan kepada penyelesaian terhadap penyataan masalah kajian. Okey, kita dah ada problem, so kita nak dapat ataupun menyelesaikan masalah tersebut bagaimana. So kita nak menyelesaikan masalah itu berdasarkan apa yang kita dah cerita dekat penyataan masalah. Jadi objektif ini adalah untuk menyelesaikan penyataan masalah tersebut. Kaedah dia, pertama kita guna kaedah SMART. Spesifik, khususkan. Jika tuan-puan dah cerita dekat penyataan masalah tadi, masalah kekuatan. Jadi spesifikkan objektif tuan-puan, menentukan kekuatan. Itu cerita dia. Kalau tuan-puan spesifikkan masalah tuan-puan tadi, masalah kualiti air daripada segi contoh pH. Jadi tuan-puan terus spesifikkan, menentukan kualiti pH ataupun BOD. Itu perkara-perkara yang mudah. Kalau kajian lain, kalau ada kajian masalah dia mungkin produk tu lambat ke, mungkin produk tu tak efisiensi berkesan. Tapi ingat, bila tuan-puan buat masalah tu efisiensi, bagaimana kita nak nilai efisiensi tu, keberkesanan. Tiada kajian setakat ini boleh menilai. Kita boleh buat questionnaire dengan kita pakai kaedah Craigie-Morgan apa semua yang banyak questionnaire semua, tetapi ketepatan dia tu sangat jauh tuan-puan. Level diploma saya lebih suka tuan-puan elakkan kaedah-kaedah yang menggunakan questionnaire. Tapi kalau dah terpaksa boleh teruskan. Cuma kaedah fundamental adalah kaedah yang lebih baik sebab kita dalam bidang engineering. Yang seterusnya, ingat objektif tuan-puan mesti boleh diukur. Which is the word, perkataan depan tu mesti perkataan yang boleh diukur. Kalau kita buat menentukan, to compare, to identify. So benda-benda ni benda yang boleh diukur. Benda boleh diukur mestilah terhasilnya numbering. Kalau tuan-puan buat, apakah kekuatan dinding ini? Lebih kurang kuat lah encik. Lebih kurang kuat bukan objektif kajian. Kita tak boleh ukur. Lebih kurang kuat saya mungkin
kalau saya tolak, saya kata lebih kurang kuat saya sederhana. Lebih kurang kuat Encik Rizal mungkin tinggi. Kita tak tahu skala untuk sederhana tu berapa, skala untuk tinggi tu berapa. Jadi kita kena ada satu measure, kita kena ada satu skala. Itu untuk objektif kajian. Jadi biasanya objektif kajian menghasilkan keputusan, which is numbering. Boleh juga objektif kajian menghasilkan skala, macam tuan-puan pernah jawab questionnaire. Dia ada setuju, sangat setuju, tidak bersetuju, itu boleh skala. Dia ada skala 1, 2, 3, 4, 5. Itu pun boleh diterima. Okey, kemudian yang seterusnya boleh dicapai. Ingat, objektif jangan melangkaui apa yang kita tak mampu capai. Nak buat satu produk, testing apa? Testing untuk gempa bumi. Di mana kita nak testing tuan-puan? Testing untuk apa? Testing untuk nuklear. Tak mungkin kita mampu tuan-puan. Jadi pelajar-pelajar, tuan-puan semua, saya bagi tahu, maklumkan di sini, pastikan objektif boleh dicapai. Kita tak nak kita sebagai penyelia terbeban dan kita juga tak nak kita membebankan pelajar. Yang seterusnya, realistik. Objektif mesti realistik. Realistik ni saya lebih kepada merujuk kepada apa yang pernah orang buat. Itu realistik. Dia bukan realistik kepada kita sebagai penyelia ataupun kita sebagai pelajar. Contoh, buat satu produk ceiling. Kita kata, okey, kita naik tingkat 5, kita jatuhkan dia ke bawah. Kita kata, okey, kalau dia pecah, dia tak kuat. Kalau dia tak pecah, oh ini kuat ni cik. Pada skala berapa? Skala 5. Kita naik tingkat 4 pula. Kalau dia pecah, okey, ini tak kuat. Kalau dia tak pecah, okey, ini dia masih kuat skala 4. Kaedah tuan-puan. Ceiling, ujian kekuatan, mesti menggunakan mesin ataupun alat yang sesuai. Jadi itu cara yang sebetulnya untuk realistik. Pastikan according to standard ataupun specified yang ada. Rujukan. Kalau kita tak ada standard ataupun specified yang sebelum ni pernah orang buat, kita boleh rujuk kajian-kajian lepas yang orang pernah buat. Tapi berhati-hati. Ada kajian-kajian lepas, tak semua kajian research ini boleh diguna pakai. Jadi kita tengok, kalau kajian itu mungkin dalam 5 tahun sebelum, dia masih boleh diguna pakai. Kalau dia dah pakai 75 tahun dulu, 100 tahun dulu, jadi ia bukan realistik lagi. Dan Tak dengar. Kena mute. Tak dengar. okay, Siapa yang mute tu? saya tak boleh nak jelaskan dengan lebih terperinci sebab tuan-puan ada masa 2 tahun untuk FYP 1 dan FYP 2. Jadi tuan-puan kena fikir perancangan untuk testing tuan-puan. Kalau konkret, dia mesti melibatkan 7 hari dan 28 hari. Kalau untuk testing COD, BOD, pH dan lain-lain melibatkan alam sekitar, saya kurang arif yang itu. Dia ada juga dia punya duration ataupun period of time bila kita nak testing. Jadi perkara-perkara itu kena mengambil kira untuk mencapai objektif. Kalau contohnya tuan-puan buat untuk menentukan ketahanan konkret. Jadi kena fikir, ketahanan konkret kebiasaannya orang ambil 5 tahun, 6 tahun. Tuan-puan sanggup ke duduk di sini buat FYP 1, FYP 2, 5 tahun? Mustahil saya rasa ada yang akan jawab ya di situ. Okey, untuk topik yang seterusnya adalah skop kajian. Skop kajian adalah batasan kajian yang akan dijalankan. Penjelasan ini penting untuk tuan-puan tentukan sempadan kajian tuan-puan. Penyelidik perlu bataskan ataupun limitasi, buat satu limitation had untuk tuan-puan buat kajian. Contohnya bilangan sampel. Pastikan bilangan sampel according to standard ataupun spesified yang dibenarkan. Sekarang ni kebanyakan kita buat kajian, kita suka buat 3 sampel. Tanya sebab apa? Sebab senang cik, saya nak buat purata. Bukan begitu tuan-puan. Kita tengok sampel yang sepatutnya. Baru kajian kita disahkan boleh diterima pakai di luar. Kalau konkret, sebenarnya konkret perlukan 6. JKR beritahu 6. Ada yang BS beritahukan 5. Saya tak pernah baca yang konkret beritahu 3. Standard yang JKR beritahu tu mungkin 20 tahun dulu boleh pakai 3. Sebab apa sampel, bilangan sampel ini perlu dikenal pasti sebab ia akan diterima pakai untuk kajian-kajian orang lain. Okey, kemudian untuk limitasi juga tempoh kajian, kemudian tempat, skop kajian tuan-puan, metodologi, metod yang tuan-puan nak pakai untuk buat kajian. Perkara-perkara ini tolong jelaskan sebab ia akan dipersoalkan bila tuan-puan berada di FYP 2. Kenapa you tak buat ujian ini?
okey encik, ujian kami buat ujian ini sebab kamu sebab kita sebagai pelajar ataupun penyelia boleh jelaskan sebab limitation kita setakat ini saja. Kita buat BOD sebab limitation kita setakat itu. Kita cuma ada resource atau sumber itu saja. Kita tak buat ujian-ujian lain. Itu kita boleh jelaskan justifikasi. Sama juga macam DKA. Dia tanya kenapa tak buat ujian-ujian ni? Ujian ini cuma ada di Politeknik ujian ini. Jadi kita tak nak melibatkan kos yang terlalu tinggi. Kalau nak buat ujian nuklear, kita tak mampu. Kita nak buat ujian gempa bumi, kita tak mampu. Jadi kita limitkan kita punya standard ataupun kita punya skop kajian. Setakat itu, saya rasa tuan-puan perlu pastikan limitation ini dilaksanakan dengan betul. Okey, yang seterusnya untuk topik 1. Yang terakhir, kepentingan kajian. Which is contribute towards the application of bottom S replacement for sand. Ini contoh yang saya ambil berkenaan research saya. Okey, tuan-puan kena pastikan penghuraian secara ringkas kepentingan kajian tuan-puan kepada mana? Kepada negara, kepada kajian sebelum ni ataupun kepada kajian yang lepas ataupun kepada politeknik ataupun kepada pihak berwajib. Mungkin pihak berkuasa tempatan JKR ke majlis daerah ke, kena maklumkan. Kemudian bila tuan-puan dah dapat kepentingan kajian ni, beritahu tuan-puan nak maklumkan daripada segi apa. Kalau tuan-puan buat konkret, mestilah memberi hasil yang lebih baik untuk mereka mengguna pakai. Kalau buat produk contoh alam sekitar, mungkin mewujudkan satu tools yang memudahkan untuk Jabatan Alam Sekitar ke, untuk membuat EIA report ke. Itu perkara-perkara yang kita perlu jelaskan kepentingan kajian. Kepada siapa yang kita nak apply benda ni ataupun kita nak contribute. Okey, untuk chapter 1 saya rasa setakat itu saja Encik Rizal. Okey, Cik Anwar, sebelum kita mulakan bab 1 ni, apa perhatian yang kita perlu ada? Sebagai contoh, kalau kita nampak situasi sekarang, kebanyakannya pelajar, dia bila nampak sesuatu, contohnya kulit kerang. Kulit kerang banyak. Jadi dia terus ambil kulit kerang itu untuk dijadikan sesuatu sebagai bahan projek. Sedangkan perkara-perkara itu mungkin ada maklumat-maklumat lain yang tak lengkap dan dia tak dapat, dia tak faham. So apa persediaan sebelum kita pilih satu bahan itu ataupun satu topik, satu tajuk untuk kita buat kajian? Okey, Encik Rizal, saya jawab soalan ni. Okey, perkara pertama, apabila kita nampak sesuatu isu ataupun kita nampak sesuatu bahan yang kita nak guna untuk buat kajian, perkara pertama kita kena buat tinjauan awal berkenaan sesuatu perkara yang kita jumpa. Okey, contoh macam Encik Rizal cakap tadi, kulit kerang. Kita kena tengok tinjauan awal kulit kerang ataupun research sebelum ini berkenaan kulit kerang. Bagaimana? Ada tak orang buat berkenaan kulit kerang ni, orang buat macam mana? Adakah orang tumbuk-tumbuk masukkan dalam konkret ke, ataupun orang buat produk ini? Kita buat kajian awal. Okey? Tetapi untuk jadikan dia sebagai tajuk research, saya suka bagi tahu kaedah yang paling mudah untuk cari tajuk-tajuk research yang sangat berpotensi adalah melalui problem statement. Kita nampak satu masalah, kemudian kita tengok daripada masalah tu, kita list outkan kat mana yang kita nak selesaikan. Saya daripada 2009, saya memang memakai kaedah problem statement untuk mendapatkan sesuatu tajuk research. Saya bukan cari tajuk research dalam Google. Apakah kajian yang terbaik untuk politeknik? Bukan, saya tak buat macam tu. Saya nampak suatu masalah. Contoh, masalah saya jalan, saya nampak tangga ni ada masalah. So, saya cuba fikirkan penyelesaian. Kita list dulu, kemudian kita kaji adakah ini penyelesaian terbaik, ataupun kita tengok research orang sebelum. Itu salah satu kaedah untuk dapatkan tajuk yang terbaik dan kaedah untuk menghasilkan research yang terbaik, Encik Rizal. Saya rasa saya menjawab, Encik Rizal. Betul. Step pertama adalah kenal pasti masalah terlebih dahulu. Ya, betul. Dan kita kena study apa yang berlaku dan cari cara langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, betul. Bukannya kita cari sumber dahulu. Kita nampak depan mata ada kulit kerang, kita cari apa masalah yang boleh diselesaikan dengan menggunakan kulit kerang. Ya, betul. Kalau kita nampak batu-bata pecah, kita cari apa masalah yang boleh diselesaikan dengan menggunakan batu-bata pecah. Ya, betul. Jadi
pemikiran ataupun idea seperti itu kurang tepat lah. Ya, perlu kurang diubah. Kita kena kenal pasti masalah tu dulu. Kita cari masalah. Okey, Cik Noh, kita teruskan dengan topik yang seterusnya. Ataupun kalau ada pelajar-pelajar lain yang ada soalan ataupun pandangan, boleh terus diajukan pada bila-bila masa saja.